Okey, Assalamualaikum geng. Sekarang apa yang ada dekat depan aku adalah carburetor, tengkuk atau intake standard carburetor Yamaha SS, intake racing untuk Yamaha SS dan kaki box untuk Yamaha SS. Video aku hari ni dan video aku kali ni, aku akan cerita tentang apa yang ada dekat carburetor, setiap lubang dan setiap nombor dan setiap fungsi yang ada pada carburetor. Hold up. Okey geng, apa yang ada dekat tangan aku sekarang adalah carburetor original 4VH yang korang gila-gilakan sangat, sampai 300 biji pun sanggup korang beli. Dan dekat aku ada dua sekarang ni, carburetor 4VH yang korang gila-gila babi sangat nak beli untuk pakai dekat motor, konon ori motor. Bagi aku, okay, dekat sini ni aku akan cerita carburetor. Untuk fungsi mula masuk carburetor adalah daripada sini adalah kemasukan angin dan sini kemasukan untuk petrol, bahan bakar. Dan bawah takung ni nampak ada apa nama pantat ni, batang macam ni. Benda ni adalah lubang untuk overflow. Dan sini ni pun ramai yang kenal kan. Kenal jangan main motor lah. Ni nama dia pelampung. Dan sini ada dua benda, iaitu main jet dan rumah jarum atau float. Dan sini adalah pilot. Kalau carburetor ni untuk SS standard belok kosong-kosong dan tak pernah usik apa-apa, boleh lah kalau kau nak pakai. Sebab dia memang kata anak dara sunti lagi. Sebab ukuran untuk Yamaha SS adalah dalam 22mm. Tak besar, kecil, lebih kurang lah dah 22mm. Apa yang aku ukur dengan kaliper lah 22mm. Tak tahulah kalau korang dapat berapa, itu atas korang baca sendiri. Dan sekarang ni ini adalah cok untuk MSS, tetapi yang ni telah diubah masuk cok RZ. Sebab aku pun tak pasti nak cakap sebab apa. Aku sendiri pun tak tahu. Dan aku tak tahu carburetor ni wujud kat aku sebenarnya. Dan apa yang nampak dekat sini ada dua skru. Dua skru sini dan sini. Untuk yang depan ada skru angin. Dan yang belakang adalah skru timing. Untuk dekat rumah pelampung pula, dekat dalam ni ada orang panggil masjid pun ada, roket pun ada. Tapi aku lebih panggil pada roket lah. Masjid ni kan macam pelik pula, ada masjid dalam ni. Okay, carburetor adalah benda yang paling penting untuk hidupkan motor. Yang tu ramai yang tahu. Jadi kalau tak tahu, aku tak tahu nak cakap. Okay, sekarang tangan aku sekarang pula adalah carburetor 125. Carburetor 125 original. Okay, aku lupa nak cakap. Kalau kita nak tengok jenis carburetor, setiap tepi ni, dekat sini, dia akan ada chalk 4VH, macam yang ni original 4VH carburetor SS. Dia akan tulis dekat situ adalah 4VH. Okay, nampak? Apa buat nampak lah kalau nampak. Kalau tak nampak. Dan dekat tangan aku sekarang ni adalah RZ. Oh, lupa. Untuk 125, carburetor 125, dia punya kemasukan belakang ni dalam 24mm. Cuma besar 2mm dia daripada SS. Dan kalau kita tanya otai-otai sekalipun, dia tak suggest untuk pakai 125. Satu, sebab minyak terlampau parak. Itu 125. Dan setting pun bagi aku
susah lah. Aku lebih suka kalau motor standard lebih baik pakai Yamaha SS. Kalau yang jenis kaki racing ni, dekat depan aku tu, dekat tangan aku sekarang ni ada 3 jenis karburetor. Ada 3 jenis karburetor. RZ, NS, RZ, ni RZ, dan ni NSR, dan ini adalah TZN. First aku nak cerita untuk RZ dulu. Dekat tangan aku, RZ yang ada kat aku sekarang, yang siap betek ni, yang siap beramai-ramai ni, ini adalah karburetor ori kedai, bukannya ori motor. Tapi untuk karburetor ni, dia punya belakang ni telah pun dibuat, depan pun dah dibuat, dah di lay untuk besarkan, dah lincingkan. Dan untuk rumah ni pun telah pun dibuat, dan dia lagi besar daripada RZ biasa. Dan macam tangan aku ni adalah RZ standard. Nampak? Dia memang tak muat, sebab dia adalah original 55K. Nampak kat sini 55K yang original dia. Yang ni dah dibuat dan dihantar ke mesin shop untuk dibesarkan. Sebab bagi aku lah, kalau macam untuk sedap motor kau, contohlah aku cakap, blok kau dah besar, exhaust dah buat, head dah buat, tapi karburetor masih lagi menggunakan karburetor SS. Lepas tu kau makin hamun atas highway, cakap motor kau tak laju. Apa benda sial? Sebab bila benda tu dah besar, mana karburetor kau mesti besar. Contoh, aku cakap, orang, manusia semakin membesar dan jantung pasti makin membesar. Dan karburetor ibarat seperti sebiji jantung, sebuah jantung yang ada untuk motosikal, kerana dia adalah kawal keluar masuk petrol yang pertama sebelum river. Okey. Okey, aku nak cerita kat korang benda ni. Ni adalah main jack. Ini adalah main jack, dan sebelah dia yang ke dalam tu adalah pilot. Kadang-kadang aku pelik, orang sibuk tanya, "Bang, belok saya SAS 200 RK, main jet pellet berapa saya nak pakai abang?" Kadang-kadang aku baca soalan tu sendiri pun aku ketawa tau. Sebab condition untuk motor sendiri adalah lain dan motor orang lain. Kau setting aduh kacau, lalu pula. Setting setiap motor adalah berlainan. Aku boleh bagi contoh, aku pakai blok saiz 200 Yamaha SS, dan kawan aku pakai 200 Yamaha SS juga. Karburetor yang sama, RZ, tapi magic pellet mesti berlainan. Tak boleh kau nak tiru aku 150. Contoh aku pakai 150 magic pellet, 225 untuk pilot, dan dia blind. Dia kenapa dia 190 dan dia magic 227? Kenapa? Itulah sebab dia setiap setting adalah lain. Cara bagus dia bawa pergi jumpa pemen, dan bukannya pergi tanya pawang alam maya yang ada dekat Facebook. Sebab dia orang cuma cakap atas setting motor dia orang, bukannya dia orang boleh baca setting korang dari jauh. Itu je aku nak pesan. Kadang-kadang panas hati juga pas baca benda tu. Okey, untuk RZ belakang ni adalah 26mm. Besar lagi lah daripada Yamaha SS dan Modify, walaupun naik dulu. Kalau macam SS tadi 22, 125 24, dan RZ 26, 246. Tak banyak pun naik, tua je. Tapi untuk cara kemasukan minyak dan angin untuk kedua-dua karburetor Yamaha SS, untuk kedua-dua karburetor Yamaha SS dan RZ adalah berlainan.
Kalau kereta Yamaha SS, dia punya lebihkan daripada tali, dia punya ni, dia lebihkan pada main jet untuk kawal kemasukan minyak dan pilot untuk mengawal kemasukan angin. RZ pula untuk RZ dan kereta yang besar lain macam NSR dan TZM adalah lubang depan ni. Kalau biasa dekat muka kereta ada satu lubang bawah. Ini adalah lubang kemasukan udara sebenarnya. Orang kata apa, tutup kereta sebelum start tu betul. Kau dah tutup semua permukaan kereta. Tapi cuba kalau kau tutup ni saja, fungsi dia tetap sama. Dan dia akan menjadi sebagai punca kuasa untuk kemasukan minyak. Macam benda ni lah. Untuk Yamaha SS kan ada benda ni. Kawal masuk minyak. Bila kita stop motor, minyak tak keluar, tak berjalan. Tapi untuk RZ dan kereta yang besar lain macam NSR ni, ni TZM dan NSR ni adalah berpanduan daripada lubang ni. Dan bukan mengharapkan pilot saja, tapi pilot pun kena pakai, itu penting. Untuk kawalan minyak angin pula di dalam. Dan ini yang kemasukan minyak saja. Okey. Untuk NSR, NSR, dia punya benda belakang ni, rumah belakang ni, kemasukan minyak dan angin kat belakang ni adalah sebanyak 28 mm. Besar dua juga. Betul. Jadi ini 22, ini 24. RZ standard dalam 26 dan NSR standard tak ada lay apalah masuk aku dalam 28. Jadi itu atas pilihan korang memilih mana lagi bagus dan mana lagi baik untuk korang. Tapi confirm untuk kereta besar tak semestinya korang boleh jimat minyak. Itu lagi satu soalan yang kau terbangang lah kau tanya dalam alam maya. Bang, saya pakai manjet pellet saya ni, belok saya ni, kenapa minyak saya parak bang? Minyak parak kau pergi isi lah brother. Bukannya kau pergi taja dalam geruk. Kalau tak nak minyak parak kau pakai motor Y5 ke, Y5 pun parak, pun makan darah minyak sebab tukaran kapletar. Setelah aku cakap kapletar ni adalah keluar masuk untuk udara dan minyak sebelum masuk ke rivah atau intake. Dan untuk TZM, saiz belakang dia adalah saiz 30 mm. Mana paling besar dekat sini adalah TZM. Dan satu special TZM ni adalah 00. 00 yang bermakna keluaran pertama TZM yang ada dekat Malaysia. Dan kereta ini adalah original motor. Dan dia disekalikan dengan power jack kereta. Sebab apa aku cakap special? Sebab kemasukan TZM dekat Malaysia adalah first model dalam kotak kayu dan dihantar oleh kontena. Dan benda ni barang rare. Dan selepas permintaan banyak untuk kereta pula, untuk TZM baru dekat Malaysia, Kelang Malaysia, HL1 Malaysia, Yamaha Malaysia keluarkan Yamaha SS, Yamaha TZM. Kita tutup pasal kereta pula. Sekarang kita cerita pasal tengkuk ni. Tengkuk getah. Kalau aku tak pakai tengkuk getah. First aku dapat motor, benda ni lah aku buang. Dan aku akan tukar ke benda ni. Ini adalah tengkuk racing kereta. Tengkuk racing kereta. Tapi untuk pemakaian tengkuk ni, aku lebih cakap korang buat sikit dalam ni kot. Sebab dalam ni dalam keadaan tajam dan melambatkan perjalanan minyak ke rivah. Macam benda ni juga, getah. Tengkuk getah ni sebenarnya melambatkan perjalanan minyak ke rivah. Kalau kau perasan,
Kalau kau pernah jumpa lah, kalau kau bergaul, kau akan nampak tengkuk intik ni, otak-otak lama ke atau orang yang memang dah main motor, kau akan nampak intik ni lincin. Keadaan lincin, berkilat. Kenapa? Padahal benda ni kat dalam, kau nak tunjuk kat siapa? Function untuk lincin kan tengkuk ni dan buat bulat balik dalam tengkuk ni sebenarnya adalah mempercepatkan atau mempermudahkan kapalita memindahkan minyak ke river. Tapi bagi aku lah, kalau betul lah orang minat sangat dengan Yamaha saya ni. Tapi untuk kapalita standard, maaf, ni bukan tengkuk dia. Tak boleh nak masuk. Kalau kau nak masuk Yamaha SS untuk tengkuk ni memang tak boleh lah. Boleh tu memang boleh. Tapi untuk saiz getah yang ada dekat depan ni, untuk pegang kapalita, korang kena cari yang kecil lah. Macam dekat tangan aku sekarang ni adalah GP125. Kalau untuk Yamaha SS, kau boleh pakai GP100. Dan apa yang kat tangan aku ni adalah GP125. GP125 ni dia lebih besar untuk masuk kapalita yang lebih besar, yang 24mm ke atas. Macam kau nak masuk kapalita Y25 ke, kau nak masuk kapalita Rezek ke, NSR ke. Tapi satu cakap, klip di sini adalah klip yang penting lah bagi aku. Kalau kau dah rasa dia ketat pun, aku baik kau pakai klip ke, pakai grip je, supaya kompresor tak tendang balik kapalita. Nanti kalau kau tengah laju ke apa kan, tiba-tiba motor loop mati tiba-tiba ataupun menjerit tiba-tiba, ini kapalita kau tercabut. Sebab aku pernah kena dan sebab tu aku cerita. Okey, dan ini adalah barang-barang orang jiwa kelajuan. Yang betul-betul nak top speed 200 ke atas highway, yang nak memang jenis suka duduk kelompok hadapan, tapi yang pakai mesti berduit. Tu je aku cakap. Sebab untuk benda ni, tapak ni, untuk masuk intake RZ ni, harga dia dalam 400 ke bawah. Sama okay, ni cara dia. Ni pasang dekat enjin, lepas tu masukkan riba macam ni. Dan ni kepala ni ataupun tengkuk ni boleh. Tapi kalau yang ada kat tangan aku sekarang ni, untuk yang ni, untuk yang ni tak ada lagi. Tahu-tahu pun yang ni dia 4 kaki. Nampak? Sebab dia 4 kaki. Dan satu lagi dia serong. Dia tak ganggu untuk body apa semua. Dan yang ni pun, yang ni tegak untuk ke depan. Tapi aku lebih cadangkan untuk pakai yang ni lah. Okay, kebetulan dah masuk untuk bak riba. Okay, kat tangan aku adalah riba intake RZ dan standard Yamaha SS atau standard, dan tak menggunakan riba carbon, masih menggunakan riba putih ni. Dan ini adalah rumah tanpa riba dan besi. Kalau kau nampak dekat sini, kosong. Ini adalah untuk jatuh. Yang ni adalah untuk kaki kelajuan juga. Sebab riba dia ada riba skeping, tutup benda ni. Kalau berminat boleh PM. InsyaAllah kita usahakan kalau betul-betul nak. Bukan yang meniaga sorry.
Kita cuba promote je. Yang ni kalau ada yang berminat untuk reverse keping ni boleh PM. Kita boleh usahakan. Dan benda ni aku rasa dekat Facebook ada jual. Dan harga dia macam aku cakap tadi lah, bawah 400. Bagi yang mampu lah, dalam 380, 390 tak silap aku. Dan kelebihan benda ni, kau boleh pakai benda ni V-Force. Yang mana betul-betul kaki laju tu apa semua, kau boleh pakai V-Force. Yang betul-betul nak gila lah pakai V-Force, memang boleh lah cakap. Okay, baik, balik. Kita sambung balik cerita. Kita balik semula cerita dekat kereta. Okay, sekarang kat tangan kau ada Z. Dan ini adalah RZ standard. Dan ini adalah RZ yang telah dibesarkan lubang slide, rumah belakang. Kalau aku tak pakai yang standard macam ni, aku macam biasa cara aku buat. Sorry, benda standard dan benda original motor bukan yang minat aku. Aku lebih suka benda modified, biarpun ia lokal. Betul. Sebab motor nak laju, tak payah kau tetap nak pakai benda standard. Kan? Dan untuk Yamaha SS juga, mana pula kereta Yamaha SS? Ni adalah kereta standard tapi telah dibuka, telah delay belakang, telah dibuat dah menjadi 24 mm dan sama besar dengan kereta 125. Dan ni adalah standard, tak ada buat apa-apa. Kalau aku pun tu kereta SS ni baik buat macam apa yang aku cakap tadi lah, besarkan ni untuk lebihkan masuk minyak dan angin. Dan benda ni pun aku lebih minat yang modified. Macam aku cakap, aku lebih minat modified. Okay, Tulan masuk dalam cerita sekarang ni untuk panjangkan sikit video aku ni lah. Ni adalah spec up. Benda ni kalau boleh jangan pakai lah. Kalau yang jenis kaki kelajuan, kalau boleh tak payah pakai. Sebab untuk kemasukan minyak dia lambat. Dia kena guna kau punya angin kereta sendiri. Atau nama dia apa, dah tak ingat. Apa nama dia? Apa? Dia lebih kurang pump untuk angin lah. Macam mana kata. Apa dia? Fuel pump. Dia bagi macam fuel pump. Dia kurang lah. Dia kalau orang aku panggil fuel pump, dan orang lain tak tahu lah dia panggil apa. Apa yang aku belajar pada dulu adalah dia adalah fuel pump. Sekejap. Untuk yang carburetor tadi, aku rasa aku dah tunjuk kot. Yang ni adalah carburetor asli yang dah buat. Nampak? Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk untuk ni bukan RZ ni. Ni untuk NSR. Ni untuk NSR yang dah buat. Nampak? Dia boleh masuk. Dan ni RZ. Dan ini adalah slip TZM. Dia lebih besar. Dan untuk yang ni pun mungkin dia besar sikit je. Kalau nampak, dia tak masuk. Dia besar lagi. Okey, lupa aku dah cakap, benda ni juga adalah kawal kemasukan angin dalam karburetor kau. Kemasukan minyak dan kemasukan angin, jarum dan slide karburetor ni. Jarum akan duduk dekat rumah jarum, dan setiap ketinggian kenaikan jarum ni adalah paras di mana minyak kau masuk
Dan slide ni adalah ketinggian mana dia naik dalam kapal kereta adalah banyak mana angin yang kau masuk dalam kapal kereta. Dia untuk, tapi angin yang masuk, sebab tu fungsi dia kau kena pakai kotak angin untuk kau kawal angin, kemasukan angin kau. Bukan je kau open angin, open cup. Tu budak-budak bawa main motor bang, kalau nak open cup ni. Sebab apa? Bunyi open cup dah rasa motor laju. Tak, bukan macam tu. Okay, aku dah tak tahu nak cerita apa sekarang lah. Jumpa korang untuk next video. Dan insyaAllah aku akan cerita benda lain. Dan maaf lah kalau video ni macam serabut sikit apa. Aku harap korang faham. Yang penting untuk kali ni aku minta korang tolong subscribe dan tolong like dan tolong share video aku supaya aku semangat untuk buat video seterusnya. Kalau ikutkan daripada apa yang aku dapat sekarang, like dan share aku, subscribe, like and share aku sekarang, ikutkan hati aku dah rasa nak putus asa untuk buat video macam ni. Tapi disebabkan ni sponsor by GST, aku semangat untuk buat video ni. Dan setiap pembelian barang yang aku jual dan GST jual, tidak semua untung untuk kami, dan separuh daripada untung akan dibagikan kepada grup KBF sebagai sumbangan amal kepada penduduk-penduduk yang daif yang ada di Kuantan dan sekitar Pahang. Teruskan subscribe, like and share video aku supaya aku semangat dan tanda korang sokong aku buat video macam ni. Assalamualaikum geng. Jumpa untuk next video.